Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fatih Elisa binti Izanuddin di kelas PT4 S1-4 akan membentangkan projek inovasi digital yang telah saya bangunkan, iaitu MALIS, yang merupakan singkatan bagi Mahir Menulis. Seterusnya, sebelum kita mentelusuri dengan lebih mendalam apa itu MALIS ni kan, kita kena tahu dahulu apa permasalahan utama murid pendidikan khas masalah pendengaran. Jadi, umum mengetahui bahawa bahasa Melayu merupakan subjek teras yang perlu mereka kuasai. Jadi dalam bahasa Melayu ni ada banyak kemahiran kan. Contoh kemahiran membaca, kemahiran mendengar, kemahiran lisan dan kemahiran menulis. Jadi inovasi digital ni menekankan kemahiran menulis. Kerana apa? Kerana MBPK masalah pendengaran ni mereka sukar untuk menghasilkan atau menulis ayat lengkap yang mematuhi tata bahasa Melayu. Contohnya, kadang-kadang mereka akan tertinggal imbuhan dan kadang-kadang menggunakan imbuhan yang tidak sesuai. Tapi itu pada imbuhan lah kan. Tapi ada juga MBPK masalah pendengaran ni, mereka tak tahu macam mana nak hasilkan ayat yang lengkap. Mungkin mereka tahu perbuatan yang dia ada dalam bahan yang disediakan, tapi mereka tak tahu macam mana nak tulis ni. Perlu tulis aktiviti terus ke, tulis nama ke, lepas tu macam mana nak teruskan ayat tu supaya tidak tergantung. Jadi mereka ni sebenarnya tak ada idea. Mereka tak ada panduan yang lengkap untuk hasilkan ayat yang tunggal dan tidak tergantung. Jadi inovasi digital ini memperkenalkan cara bimbingan, panduan alternatif kepada mereka untuk menghasilkan ayat yang lengkap dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi, sebelum menggunakan digital MALIS ni, guru sebenarnya perlu menyediakan bahan bergambar terlebih dahululah. Dia sama macam konsep waktu kita dekat sekolah rendah dulu yang kita kena buat bina ayat 5 ayat, bina 5 ayat tu. Jadi kena sediakan gambar. So daripada gambar tu, dia akan hasilkan 5 ayat lah. Tak kisahlah gambar apa-apa pun. Dia bergantung pada guru, bergantung pada apa topik yang dia ajar tu. Tapi lepas dari gambar tu, barulah dia boleh menggunakan MALIS. Bila dah gunakan MALIS, barulah boleh hasilkan ayat-ayat lengkap untuk penulisan bahasa Melayu. Okay, seterusnya, jadi apa rasional inovasi digital MALIS ni dibina? Pertama sekali, sudah tentu kita nak meningkatkan kemahiran menulis MBPK masalah pendengaran. Mungkin ada yang akan membantah mereka ni banyak isyarat, tak banyak menulis. Tapi kita jangan lupa bahawa mereka juga adalah murid yang memerlukan pendidikan, murid yang berhak menerima pendidikan. Tak kisahlah pendidikan jenis apa, bahasa isyarat ke, penulisan ke dan sebagainya. Lebih-lebih lagi, sebenarnya ada je murid berkeprobleman khas masalah pendengaran ni yang dia boleh meningkat, dia berpotensi dalam akademik. So bila dalam akademik ni banyak menulis, tak kisahlah bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, especially lagi-lagi kalau bahasa Melayu kan, dia lagi perlukan bimbingan untuk tulis ayat yang lengkap, ayat yang gramatis dan juga ayat yang orang kata dia tak tergantung lah dan sebagainya. Lagi-lagi kalau mereka ni yang akan pergi ke, lagi-lagi MBPK yang akan pergi ke sekolah SMPK, bukan yang KB tu, yang SMPK tu yang more kepada akademik dan juga yang pergi kepada PPKI. Okay, itu yang pertama lah rasional ni. Yang kedua, kita nak memastikan tata bahasa dan peraturan bahasa Melayu ni dipatuhi oleh mereka. Mungkin ada yang cakap, mereka kan guna bahasa isyarat Malaysia, kenapa nak kena patuhi juga bahasa Melayu? Sebabnya mereka akan berkomunikasi dengan murid-murid tipikal, dengan cikgu-cikgu tipikal, mungkin ada cikgu pekat jugalah kan. Tapi mereka perlu memastikan bahasa Melayu mereka gunakan tu betul supaya message atau idea yang disampaikan tu kepada golongan yang tipikal ni adalah berkesan. Maksudnya adalah sampai. Maksud kita faham lah apa yang mereka nak sampaikan. Okay. Dan yang ketiga, kita nak ubah persepsi penulisan bahasa Melayu MBPK masalah pendengaran ni. Mereka anggap penulisan bahasa Melayu ni susah. Sebabnya banyak peraturan yang perlu diikuti. Mereka kena lengkap, imbuhan tu betul dan sebagainya. Sebagai contohnya, sebabnya MBPK masalah pendengaran ni dah biasa dengan BIM ataupun bahasa isyarat Malaysia yang lebih kepada bahasa visual, lebih kepada selagi asalkan mesej tu sampai. Ya, mesej tu sampai. Tapi kalau dalam penulisan, dia kena mematuhi lah penulisan bahasa Melayu. Contohnya, murid kata nak pergi tandas. Dia cuma sign je, cikgu tandas. Nampak kita cikgu tandas. Okay, cikgu faham. Tapi kalau dalam penulisan, dia kena cakap, cikgu izinkan saya pergi ke tandas.
Kat situ ada banyak peraturan yang diperlu ikuti. Kata hubung, kata kerja, imbuhan dan sebagainya. Okey, jadi penyelesaian kita adalah inovasi digital malis. Jadi macam mana step by step ataupun strateginya lah kan. Strateginya secara lengkap. Okay, yang pertama sekali, macam saya cakap awal-awal tadi, cikgu perlu menyediakan bahan bergambar untuk MBPK masalah pendengaran membina ayat. Dia kan ada satu rangsangan baru dia boleh guna malis ni. Kalau nak guna malis saja-saja je, bolehlah untuk kita explore, untuk kita tuaka apa ada dalam malis ni dan sebagainya. Tapi yang pertama sekali, cikgu perlu sediakan bahan bergambar lah. Memang kena bahan bergambar. Yang kedua, cikgu akan membuka pautan ataupun imbas kod QR yang disediakan di dalam Google Drive. Jadi kat sini memang kita akan bagi dekat cikgu-cikgu lah. Okey. Ya, cikgu yang akan bukakan untuk murid. Kalau murid tu macam dah advance ke, dah memang dia jenis yang boleh buka sendiri, okey tak apalah, kita bagilah dia buka sendiri. Kita cuma share link dan dia buka sendiri, dia boleh guna sendiri. Okey, yang ketiga, guru akan membimbing MBPK masalah pendengaran ini menggunakan malis secara keseluruhan. Sebelum cikgu nak apply kat budak, sebelum cikgu nak guna dalam kelas, cikgu kena tahu dulu macam mana nak guna. Bila cikgu tahu, barulah cikgu boleh bimbing. Okey, lepas ni awak tekan ni, lepas awak tekan ni. Macam tu. Jadi cikgu perlu tahu dulu, lepas tu barulah boleh bimbing. So bimbing tu dia kena step by step lah. Nak bina ayat tu kan ada yang subjek, ada kata kerja, lepas tu ada yang predikat daripada objek dan tempat. So itu secara keseluruhannya lah cikgu perlu bimbing MBPK ni. Lepas MBPK dah guna malis ni, dah guna sampai habis, sampai dia ada jadual tau, dia ada jadual kat belakang. Sampai dia kena tulis mula tu, barulah MBPK akan tulis mula ayat yang lengkap. So daripada awal, daripada pemilihan subjek, kata kerja dan objek dan juga tempat, lepas dah pilih semua ni lengkap, barulah murid akan tulis ayat lengkap. Lepas tu kita akan ulang semula langkah 1 hingga 4 sampailah MBPK masalah pendengaran ni boleh membina ayat lengkap tanpa bantuan malis. Malis ni dia cuma alternatif je, dia cuma kita nak menyokong je. Sebab at the end of the day, kita nak mereka boleh bina ayat tu tanpa bimbingan. Maksudnya kita nak melazimi mereka, okay, kalau you nak bina ayat, you kena start macam ni. So bila the next time, mungkin waktu peperiksaan, waktu macam kan sekarang kita ada UASA tu kan, ujian akhir sesi akademik tu, mereka faham, okay, kalau ada gambar ni, pertama sekali kita kena pilih dulu objek. Bila pilih dulu subjek. So bila pilih subjek, bagi nama. Okay, nama apa yang ingat? Okay, contohlah dia ingat nama Amin kan. Okay, dia tak nama Amin. Lepas tu, Amin tu tengah buat apa? Lepas tu Amin tu tengah baca. So imbuhan perkataan awal baca adalah B. So imbuhannya adalah membaca. Membaca apa? Membaca buku. Kalau dia nak stop sampai buku tu pun dah macam dah kira settle lah, sebab dia dah lengkap membaca buku. Kalau dia jenis yang, kalau murid tu jenis cepat pick up, dia ingat, dia akan tambah baca buku di mana. Di atas, di bawah, di luar, di dalam, di mana dan sebagainya. Itu strategi penyelesaiannya lah. Jadi ini antara prosedurnya. Kita akan selamat sejahtera. Dalam video kali ini saya akan mendemonstrasikan jadi ini antara prosedurnya. Kita akan menulis atau lebih dikenali sebagai malis. Jadi sekali bila dah dapat, jadi ini antara prosedurnya. dan tunggu sampai loading lah. Jadi ini adalah papan muka hadapan. Jadi ini antara prosedurnya. Sebelum menggunakan ini, guru perlulah menyediakan bahan gambar. Jadi ini antara prosedurnya. Boleh dicari dalam Google bergantung kepada topik masing-masing lah. Jadi ini antara prosedurnya. Kita ada yang dalam tamu ataupun ada yang kat dalam kelas dan jadi ini antara prosedurnya. Keluarga di dalam ruang tamu lah. Okay, lepas tu kita pilih satu subjek sama jadi ini antara prosedurnya. bergantung pada umur lah. Macam saya akan pilih subjek seorang wanita ni. Okay, lepas tu jadi ini antara prosedurnya. Pilih nama, ikut nama yang disediakan. Contohnya saya pilih nama Nani. Kita jadi ini antara prosedurnya. Nani kat bawah ni. Okay. Seterusnya adalah inovasi digital. Jadi ini antara prosedurnya. Cara kita nak mengajar murid meletakkan imbuhan di hadapan kata kerja. Jadi klik saja. Jadi ini antara prosedurnya. Muncullah email mudah, iaitu imbuhan itu mudah. Jadi penggunaan jadi ini antara prosedurnya. Video yang lain. Baiklah, dalam mudah ni ada 4 menu utama. Jadi ini antara prosedurnya. Pada email mudah lah. Okay. Ini papan email mudah. Jadi ini antara prosedurnya. Okay, jadi kita pilih soal ibu. Kita tahu kita lipat baju.
murid akan pilih Jadi ini huruf antara pertama perkataan prosedurnya. kata dasar So, iaitu kita L akan lipat dan akan tonton keluarlah video. perkataan me. Jadi bila tulis balik akan jadi Jadi ini melipat. antara prosedurnya. So, kita akan Seterusnya, tonton pilih video. salah satu objek. Kita akan pilih objek dulu baru tempat. Jadi ini Contohnya tadi antara kita tahu dia prosedurnya. menggunakan So, baju. kita So, akan ini adalah tonton sekiranya video. guru nak teruskan pun boleh, nak stop pun boleh. Jadi ini murid akan antara susunlah saja prosedurnya. kata So, kerja dan kita akan keterangan. Kalau tonton nak video. tambah lagi boleh tekan butang yang ketiga, tekan Jadi ini tempat antara prosedurnya. So, dan kita akan murid boleh tonton video. merge lah dekat Jadi tempat ini antara subjek prosedurnya. tersebut. So, kita Contohnya di akan dalam ruang tamu tonton ataupun video. boleh terus skip kat di ruang tamu. Jadi ini antara prosedurnya. Lepas tu So, kita kita akan tekan tonton video. perkataan ruang tamu tu dia akan keluarlah Jadi dia ini macam antara skim. prosedurnya. Letak So, kita akan perkataan tonton tersebut video. di ruang tamu dan tekan seterusnya akan keluar paparan yang sama. Jadi ini antara Menyusun prosedurnya. subjek kata kerja So, dan kita keterangan akan mengikut tonton turutan yang video. sepatutnya. Jadi tekan next lah tanya Jadi anda ini pelajar. antara Jadi itu saja prosedurnya. cara So, kita menggunakan akan tonton inovasi video. digital Malis iaitu mahir menulis. Jadi ini Sekian, antara terima kasih. prosedurnya. So, kita akan tonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan demonstrasi menggunakan Mi Mudah iaitu imbuhan itu mudah. Jadi kat bahagian tepi ada 1, 2, 3 dia kita boleh terus skip kepada menu utama, tapi kat bawah pun kita tekan home lah. So dalam menu utama ada panduan, ulang kaji, Mi Mudah dan juga try test. So dalam panduan ni cara nak menggunakan Mi Mudah contohnya macam ni, murid perlu baca, pilih huruf pertama dan tulis. Itu panduan umum lah. Nak tekan dekat ikon ni pun boleh, nak tekan dekat tepi pun boleh, tak ada masalah. Ini antara yang dalam ulang kaji lah. Ini nota-nota. Kita fokus pada 5 imbuhan utama dan juga ini adalah peringatan. Ini ada perkataan yang akan bertukar lah sekiranya perkataan tersebut digunakan. Contohnya perkataan sapu akan tukar jadi menyapu, jadi nyapu, tulis akan jadi nulis dan sebagainya mengikut peringatan ini. Bila kita kembali semula ke menu utama, menu panduan, pilih huruf pertama akan bawa kepada Mi Mudah. Ini Mi Mudah. Seterusnya, ini adalah huruf-huruf yang ada lah. Semua akan pilih huruf pertama, dia akan keluar ikut imbuhan dan sepatutnya dia akan tulis semula. Boleh back, jangan risau. Dan boleh dan sebagainya. Itu untuk bahagian Mi Mudah. Untuk cuba try test, kita ada 3 level dan setiap level ada lagi 3 sub. Contohnya jahit, murid tak ingat kan, kita boleh balik semula pada Mi Mudah tu, pilih C, men. Lepas tu balik ke 4, tapi kena ingat balik lah level berapa. Menjahit, betul. Tapi sekiranya murid salah pilih kan, macam bawah ni, membawa, dia boleh cuba semula, jangan risau. Kita boleh cuba. Pada level 3, kita lebih kepada bina ayat lah untuk pengukuran. Jadi itu sahaja cara menggunakan Mi Mudah. Sekian, terima kasih. Baiklah, tadi kita dah lihat macam mana penggunaan bagi Malis dan juga Mi Mudah. Dan seterusnya saya akan menerangkan pula apa impak yang diperolehi hasil daripada menggunakan inovasi digital Malis ni. Jadi impaknya kita boleh lihat daripada dua pihak lah. Pihak murid dan juga pihak guru. Jadi pihak murid ni apa yang murid terima, guru pula apa yang guru terima, dan juga kalau kita lihat mind map ni, apa yang diterima oleh kedua-dua pihak. Jadi kita tengok dulu daripada pihak murid lah. Pertama sekali sudah tentu kita nak mereka menerima manfaat daripada kosakata yang banyak. Means Malis ni dapat memperbanyakkan kosakata mereka. Sebabnya mungkin sebelum ni mereka tak tahu ada perkataan surat khabar, ada perkataan radio dan sebagainya. So kat situ akan memperbanyakkan lagi lah kosakata mereka. Mungkin anda semua boleh cakap, tapi dalam Malis ni tak banyak pun perkataan. Pada masa akan datang kita akan tambah banyak lagi. Kemudian yang kedua, kita tentu dapat meningkatkan kemahiran menulis. Daripada tak boleh tulis, pada boleh tulis. Daripada tulis ayat yang mungkin macam tak sedap sangat lah, tapi lebih kepada nanti boleh tulis ayat yang lebih gramatis. Dan ketiga, dapat meningkatkan kemahiran TMK, MBPK. Kat mana boleh tingkatkan tu? Sebab dekat bila mereka menggunakan Malis ni lah. Sebab Malis ni adalah inovasi digital. Contohnya mereka boleh interact dengan hyperlink, dengan elemen-elemen khas, dia ada draggable item tu dan sebagainya. Bagi pihak guru pula, guru dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran. Misal kata pada waktu hari tu guru nak ajar cara nak bina ayat, ataupun guru bagi gambar, bahan untuk mereka tulis ayat, Malis ni akan meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran tu. Mungkin cikgu ajar 70% je sampai kat murid. Tapi bila diguna Malis ni 30% sampai. Kemudian mengukuhkan lagi kaedah penyampaian. Macam saya cakap tadi tu lah, dia
menyokong PDP cikgu. Dan yang ketiga, sudah tentu menjimatkan masa, tenaga dan kos, khususnya kepada guru-guru bahasa Melayu yang mungkin terlalu sibuk lah kat sekolah, dia tak sempat nak buat bahan batu mengajar yang raw. Jadi dia boleh menggunakan inovasi digital Malis ni. Jadi bagaimana dengan kedua-dua pihak pula? Jadi kedua-dua pihak ni akan menerima manfaat dari segi merangsang komunikasi dua hal yang berkesan. Sebabnya guru perlu mengajar murid cara menggunakan Malis. Dia perlu bimbing murid untuk guna Malis ni lah. Murid pula dia kena bagi maklum balas. Dia akan tanya cikgu macam mana nak guna ni, cikgu macam mana nak tekan ni, cikgu betul ke perkataan ni, betul ke ayat ni. Okay, macam tu. Jadi kat situ dah ada komunikasi dua hal yang berkesan. Dia bergantung pada cikgu juga, macam mana cikgu nak tingkatkan lagi komunikasi tu. Mungkin dari segi macam dia kena buat aktiviti yang menyeronokkan lah, aktiviti yang merangsang pembelajaran aktif, iaitu impak yang kedua untuk kedua-dua pihak, suasana pembelajaran aktif. So, contohnya kita nak murid ambil bahagian dalam kelas kan, jadi cikgu boleh gunakan inovasi digital Malis ni dekat smartboard. Lepas tu cikgu suruh murid tekan dekat benda tu, dekat elemen tu lah, kat butang-butang yang ada kat Malis tu. Kat situ dah ada pembelajaran aktif lah. Lepas tu cikgu boleh suruh murid sign. Dia bergantung pada cikgu dah. Dan yang ketiga, meningkatkan pencapaian keseluruhan. Sebabnya kita bukan saja kita fokus kepada penulisan, tapi kita boleh juga fokus kepada komunikasi mereka, kepada isyarat mereka dan sebagainya. Jadi kat situ kita boleh meningkatkan pencapaian keseluruhan lah. Dalam aspek perluasan, kami dah meluaskan inovasi digital Malis ni di peringkat sekolah lah, ke sekolah SKPK Selangor kepada murid tahun 6. Jadi mereka menggunakan inovasi digital Malis ni sewaktu kelas bahasa Melayu sudah tentu. Jadi kenapa dekat murid tahun 6, kenapa tak murid tahun 4, tahun 5? Akan dijalankan, tapi kita bagi dulu kat murid tahun 6 sebab mereka ni dah ada pencapaian IQ yang lagi tinggi sikit lah daripada murid tahun 4 dan tahun 5. Diorang dah ada kosakata, diorang dah ada stand untuk bina ayat tu. Cumanya tak tahu step by step macam mana dan sebagainya. Lagi satu, sebab murid tahun 6 ni dia akan bila dia habis tahun 6, dia akan pergi PPKI ataupun dia pergi ke SMKPKV ataupun SMPK. So kat situ memerlukan kemahiran bahasa Melayu lah. So kita dedahkan dulu kepada mereka. So ini perluasannya lah. Okay. Susunya adalah foto dan lakaran. Jadi kalau anda nampak, tuan-tuan dan perempuan nampak dekat tengah-tengah tu, dia macam lakaran kotor-kotor. Sebelum kita nak terjemahkan dalam bentuk digital, kita lukis dulu, kita lakar dulu dekat atas kertas. So bila dah lakar kat atas kertas, barulah kita hasilkan dalam bentuk digital, lagi banyak grafik, guna warna yang sesuai dan sebagainya. Jadi macam kalau tuan-tuan dan perempuan lihat, pertama sekali kita buat arrow ni, dia keluar pergi kepada Malis, means muka hadapan lah. Bila dah ada muka hadapan, mereka akan klik butang yang ada apa semua. Lepas tu dia akan pergi kepada subjek. Dia berbalik semula pada gambar yang cikgu sediakan tu lah. Berbalik semula pada gambar yang cikgu sediakan. So bila daripada gambar tu, dia akan pilih subjek. So bila tekan subjek tu akan keluar nama. Kadang-kadang murid ni tak tahu macam mana nak mulakan ayat. Sebenarnya dia boleh je guna seorang budak, seorang wanita. Tapi kita terapkan lagi bagus kalau kita ajar mereka memberi nama kepada subjek tu. So ada 5 nama. So digunakan nama ni. Kalau nak guna nama lain pun tak ada masalah, jangan risau. So tekan saja pada nama, akan keluar grafik gambar, akan keluar grafik watak tersebut. Kemudian seterusnya apa dia buat ni adalah lagi satu inovasi digital, IMI mudah. Means macam mana dia nak meletakkan imbuhan di hadapan kata kerja lah. Okay, seterusnya. So macam tadi pun ada explain macam mana nak gunakan IMI mudah. Lepas dia dah gunakan IMI mudah tu, dia akan stop. Kan tadi dia stop dekat kata kerja kan. So dia akan sambung semula ke bahagian objek dan juga tempat. So dia akan sambunglah ayat tersebut. Contohnya baca buku, contohnya membaca. Baca apa? Baca buku. Okay, dah siap. Kalau nak stop sampai situ pun boleh. Kalau nak tambah pun tak ada masalah. Bergantung kepada tahap pencapaian. Tak pencapaian means keupayaan murid tu. Dia boleh tak nak tambah lagi, dia tahu tak cara nak guna kata-kata ni tu semua. Lepas tu ke akhir sekali, barulah murid akan menyusun perkataan-perkataan yang telah dipilih menjadi satu ayat lengkap, mematuhi tata bahasa dan peraturan bahasa Melayu.
Okey, jadi kesimpulannya, inovasi digital Malaysia ni berupaya membantu murid menghasilkan penulisan bahasa Melayu yang lengkap, yang sistematik dan juga mematuhi peraturan dan tata bahasa yang telah ditetapkan. Tapi terdapat juga orang kata kita masih ada ruang ataupun a room for improvement. So mungkin antara improvement ataupun penambahbaikan yang boleh dilaksanakan adalah menambah lagi banyak grafik, menambah lebih banyak perkataan, mungkin boleh tambah video isyarat. Mungkin ada tertanya kenapa tak letak video isyarat? Sebabnya saya punya target nak ajar bahasa Melayu penulisan, bukannya isyarat. So sebab mereka tahu je isyarat menyapu, baca buku macam mana, tapi nak tulis tu macam mana? Apa imbuhan untuk baca tu? Dia orang isyarat baca macam ni, bukannya membaca. Mereka kalau ada bahasa Melayu baru dibuat membaca. Kalau tak, kalau dalam seharian tu baca macam ni je dah cukup. So kat situ saya nak fokus kepada penulisan lah. So tadi mungkin letak video dan juga sebagainya, antaranya letak video isyarat lah untuk penambahbaikan. Jadi saya juga harap saya punya inovasi digital Malaysia ni boleh diperluaskan lagi, bukan saja dalam kalangan murid peringkat khas masalah pendengaran dekat SKPK Selangor, tapi dekat sekolah-sekolah SKPK yang lain, dekat PPKI pendengaran, dan juga kalau mungkin boleh disebarkan lagi kepada murid masalah pembelajaran, tapi mungkin itu perlu diubah sesuai lah dari segi grafik dan juga beberapa perkataan dan warna. Kalau untuk murid masalah penglihatan mungkin kurang sesuai sebab kita menggunakan banyak visual. Dan juga ini adalah secara digital, dan murid masalah penglihatan ni lagi baik kalau kita menggunakan hands-on kan. Okay, dan juga inovasi digital Malis ni boleh digunakan untuk saya harap boleh digunakan untuk murid arus perdana yang mengalami masalah dalam membina ayat. Sekarang kan macam ramai murid-murid yang ketinggalan ataupun keciciran kan. Jadi saya harap mungkin boleh diperluaskan kepada mereka cara nak menggunakan. Lagi senang lah untuk mereka guna sebab mereka tak ada, orang kata keupayaan mereka tu normal. Cumanya mungkin slow sikit je cara nampak ayat dan sebagainya. Jadi sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang salah mohon diperbetulkan, bukan hilang dan meninggalkan. Sekian, terima kasih.